Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Sesiapa yang melalui satu jalan, sesiapa tu umum, orang awam, orang biasa, miskin, kaya, guru ataupun tidak, yang mana mereka membuat perbuatan yang sama, telah melalui satu jalan, yang mana jalan yang dilalui ini itu untuk dia mencari ilmu yang boleh menyampaikannya kepada keredaan Allah Ta'ala, maka Nabi menyatakan kelebihannya ialah sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan untuk dia meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini jadi tanda, boleh termasuk dalam apa yang disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hampir 4 bulan segala pengajian terhenti secara bersih. Kalau ada pun mungkin secara online. Masjid Surau terpaksa ditutup, terpaksa ditangguh pemarahannya. Sembahyang Jumaat, kuliah, kerana satu musibah, satu wabak yang Allah Ta'ala timpakan bukan hanya di Malaysia tapi seluruh dunia. Cuma Alhamdulillah Allah Ta'ala pemudahkan tempat kita di sini dibandingkan tempat yang lain. Lihat di Amerika Syarikat mencatat satu kes sehari itu lebih kurang 50,000 lebih. Dan di India pun begitulah, lebih kurang Itali, Brazil dan sebagainya. Alhamdulillah kita dengan dampak yang diambil oleh CDM bersama dengan kerajaan Islam pada hari ini, kita dapat membendung. Sehinggalah catatan kes sehingga setiap hari ada besar, kadang-kadang ada 15. Namun demikian kita tidak sepatutnya kita tidak alpalah dalam menghadapi wabak ini, kerana ada semua negara itu dah buat gelombang dan semua, dan kita juga imbang dengan masjid yang telah dibuka, walaupun kita lihat sahnya sampai 3 sah melebihi daripada sah biasa, tapi sebenarnya tidak berlaku tambahan jemaah pun, kerana tambah sah itu kerana SOP. Ya, SOP. Kalau keadaan biasa barangkali seperti biasa. Yang sepatutnya kalau kita lihat hikmah ujian Allah katakan kepada manusia ialah la'allam yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Itu hikmah Allah Ta'ala datangkan ibtilak, bala daripada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya kita lihat Masjid Surau, kalau kita sama-sama insafi masyarakat kita hari ini, kita lihat masih jauh dengan rumah Allah, sehingga Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Bakri terpaksa buat kempen lah, terpaksa jemput, terpaksa ajak masyarakat untuk sama-sama mengarah dan kita lihat sajak pula Memutak, sehingga mengeluarkan kenyataan yang cukup menakutkan kita. Walaupun kita nampak itu masalah personal, tapi dia masih berkait dengan agama kita, sehingga mengeluarkan kenyataan maka dia nak keluar daripada agama. Wala'iyadzubillah. Ini satu ucapan yang kita bimbangi, minta dijauhkan daripada diri kita, daripada keluarga kita, anak cucu kita dan seumpamanya. Dan ini cukup menakutkan kita. Yang sepatutnya dengan ibtilak untuk dekatkan kita kepada Allah, dan tanda kedekatan seorang hamba itu kepada Allah, kembali seorang hamba itu kepada Allah. Alamat hukum zahir sekali adalah solat, adalah sembahyang. Sembahyang bukan sekadar lepas sebab berkandung, sekadar mencukupkan 2 waktu sehari semalam,
Tapi apa yang sepatutnya ialah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah dengan secara berjemaah sepatutnya demikian. Tapi inilah hari aku jaga dibandingkan dengan pawagam, dibandingkan dengan mall, kita bandingkan dengan tumpuan masyarakat kita dalam pembelian durian dan seumpamanya, jauh daripada tumpuan mereka untuk datang ke rumah. Dan kalau kita dapati alhamdulillah kita dekat dengan Allah Ta'ala, itu semua adalah kurniaan daripada Allah, hidayah dan taufik daripada Allah. Cuma kita sebut ini sebagai satu respon kita, sebagai satu muhasabah kita bersama-sama. Apa yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita mengambil langkah yang sewajarnya sepatutnya dekatkan masyarakat kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung kembali dagu kita renungan daripada surah Yasin. Jadi alhamdulillah sebelum ni kita dah baca dan kita telah melakukan renungan tafsiran daripada permulaan surah Yasin ayat 1 sehingga ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama beserta dengan terjemahan dan ayatnya. Dan juga kita telah baca ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-27 daripada surah Yasin. Kita baca bersama-sama dan juga kita telah terjemahkannya. Cuma dah saya ambil kali ni kita dah baca dah lah. Maksudnya bersama dengan saya kita terus kepada sedikit pengulangan dan juga kita sambung apa yang telah kita bincang kat mana kita berhenti, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12, di antara apa yang kita boleh ambil ataupun kita sebutkan sebagai pengajaran intisari daripada ayat yang pertama sehingga ke-12, terujuk dalam tafsir Al-Munir dinyatakan 7 kali yang kita boleh ambil daripada 12 ayat surah Yasin. Yang pertama ni ialah berkenaan dengan Al-Quran Karim. Iaitulah Quran ini sebagai satu mukjizat yang kekal walaupun Nabi SAW telah wafat. Para Nabi, para Rasul yang lain daripada Rasulullah SAW, bila mana mereka wafat, maka mukjizat mereka tidak kekal. Taurat diubah, Injil diubah. Tetapi Al-Quran Karim, walaupun Nabi SAW telah wafat, tetap dipelihara oleh Allah SWT. Jadi ini satu keistimewaan lah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Itulah mereka yang telah terus mendekati mukjizat dari Al-Quran Karim. Yang mana kalau kita mengamalkan Al-Quran Karim, kita baca kata-kata kita mendapat pahala, insya-Allah kita akan dapat macam-macam kelebihan lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, daripada ayat-ayat awal surah Yasin 1-17 juga ingatkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Rasulun min indillah, Rasul daripada Allah, yang diputuskan Allah Ta'ala dengan bukan dengan harta, bukan dengan dunia, tetapi bil huda, dengan petunjuk dan agama yang benar dan di atas cara hidup yang benar, iaitulah Islam. Yang mana bila kita lihat perkara ini disebut oleh Allah dalam surah Yasin, kita sekali membacanya saat kita ditimpa musibah ataupun kita ada ajak itu membacanya, yang mana ianya mengingatkan kepada kita perlunya untuk kita memastikan diri kita berada di atas manhaj cara hidup yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu kelebihan yang ada dalam Islam itu kita tak akan dicapai sekadar kita bergelar ataupun kita bertitle umat Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup setakat itu. Tapi hendaklah kita dapat kelebihan sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu dengan kita memastikan diri kita ni berada di atas manhaj, atas agama yang benar yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara yang kedua. Yang sebut oleh Dr. Kemudian perkara yang ketiga, pada ayat yang kita baca itu juga menyatakan kepada kita bahawa risalah Nabi
bukan hanya untuk orang Arab sahaja, tapi risalah ni adalah untuk sekalian umat, sekalian bangsa orang. Risalah risalah Nabi Muhammad SAW juga adalah untuk itu. Itu perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat, sesungguhnya para pemimpin orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang ingkar di kalangan penduduk Mekah dan orang Arab, mereka ni layak untuk kekal berada dalam neraka Allah. Sebab apa? Kerana mereka ni asarru alal kufri, kerana mereka tetap kekal di atas kekufuran. Walaupun mereka telah melihat bukti yang jelas daripada Nabi SAW, mereka minta tanda, bukti bahawa Nabi ni betul lah seorang Rasul diutuskan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad telah tunjuk depan mata mereka sendiri, mereka tengok. Tapi dalam keadaan bukti itu dah jelas di depan mata mereka, mereka menolak. Maka munasabah lah mereka ni mendapat apa dia? Azab yang berkekalan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di mana dari di antara apa yang disebut lagi oleh Dr. Al-Zahidi daripada ayat-ayat yang telah kita baca dahulunya itu juga mengingatkan kepada kita bahawa peringatan ini, peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, peringatan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, peringatan yang disampaikan oleh para ulama, hanya akan diambil pengajaran oleh mereka yang takutkan azab Allah, mereka yang ada keimanan dalam hati mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, nak supaya Quran ini memberi manfaat kepada kita, itu sebagai apa? Hendaklah kita tingkatkan iman kita, iman anak-anak kita kepada Allah Ta'ala. Maka bila iman ni mula tumbuh dalam diri anak-anak, insya-Allah apa yang Allah Ta'ala cerita di Al-Quran Karim akan dapat diterima oleh mereka dan dapat dibuat kepada mereka sehinggalah mereka mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12 intisari ini. Baik, kemudian kita lihat yang kita bincang malam ini ialah ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-27. Baik. Setelah mana Allah menyatakan sebagaimana yang telah kita kongsikan sebentar, Allah Ta'ala bawa satu biasalah kita ni sebagai manusia kalau cakap sendiri tanpa diselang-seli dengan cerita, kadang-kadang timbul keboringan. Nah, Allah mengajar kita, didik anak-anak kita, kita begitu juga. Kita tak boleh kabur ayat nyata semua, ayat amarah semua, ayat ancaman semua. Kadang-kadang kita kena selang-seli, kita tarbiyah anak kita ni dengan penceritaan. Cerita, dulu ayah tu kecil-kecil, tak kira besar. Dulu ayah biasa naik bukit ni, gini-gini, bawa penceritaan. Jadi biasanya cerita ni diminati oleh semua lapisan masyarakat. Betul tak? Bukan budak-budak je. Kita orang dewasa ni pun suka dengar cerita. Nah, suka dengar cerita. Cuma yang cerita tu mungkin berbeza-beza lah minat di antara satu sama lain tu atas bagaimana hati itu ditanam, ditarbiyah. Kalau hati itu ditanam dengan kecintaan kepada Allah, Islam, dia suka dengan kisah sahabat, awliya. Nah, tapi kalau hati itu tak ditanam dengan makrifat kepada Allah, tak ditanam dengan agama, barangkali cerita yang disukai ini ialah cerita Doraemon, cerita Naruto. Tak, so itu tak. Ada orang suka baca cerita tu, tak? Dengar cerita tu suka sangat, tak? Okay. Baik. Asasnya masyarakat suka dengar cerita. Oleh kerana itu dalam TV yang atau orang suka sangat tengok TV sebab apa? Dipenuhi dengan cerita-cerita. Cerita Korea, cerita Bollywood, Hollywood. Kita tahu Hollywood cerita putih, Bollywood cerita orang India. Kalau Korea dia ada buku lain, Koreawood. Koreawan. Wallahualam. Tanya sahabat kita. Wallahualam. Tapi nak ceritanya apa ni? Ada cerita-cerita.
Dan setiap zaman tu mulai ada cerita-cerita yang kata diminati oleh zaman tersebut. Kalau kita zaman cek-cek cerita benda sang kancil dengan buaya. Faham kan dia? Gabang zaman kita. Suria Perkasa Hitam. Mana lagi? Atu Mamai. Kita dulu Atu Mamai dia, Atu Mamai telefon. Zaman sekarang Maxus dah apa macam-macam dah. Tak? Tak tahu dah. Saya suka juga tengok dulu. Hamba tu jual seminggu. Hari Khamis jual seminggu. Pergi lewat sama hari Khamis. Kapur balik mai asar. Dan jadi gabang. Jadi gabang Suria Perkasa Hitam. Dia direct tu Atu Mamai. Sekaligus hari Khamis tu. Baik, tak apalah tu cerita dulu. Dah. Tapi asasnya memang kita ni nak dengar cerita ataupun kita baca komik dasar. Maka Allah Ta'ala ni mencipta kita tahu fitrah manusia ni. Jadi oleh kerana itulah kalau kita baca Quran, Masya Allah, banyak diselang-seli dengan cerita. Dan ada satu buku tu, Dr. Zahzah sekarang, dia beri tajuk buku tu Benar Tapi Pelik. Benar Tapi Pelik. Tak silap tajuk begitu, Benar Tapi Pelik. Dia ambil daripada cerita Quran, cerita hadis-hadis. Jadi kalau kita baca tu, menariklah. Kisah sama Kahfi dan Surah. Kahfi pelik kan? Benar, tapi hidup pelik. Macam mana 300 tahun hidup, kemudian hidup balik. Tak? Jadi macam-macam lah cerita-cerita yang mana semua tu boleh membina keimanan kepada Allah. Cumanya kita ni dah sebagai orang Islam, bila dengar cerita ni, sebaiknya sebenarnya carilah cerita-cerita yang sahih. Cerita-cerita yang benar. Cerita-cerita yang sahih, cerita-cerita yang benar yang disebut oleh para ulama. Ada pun cerita-cerita yang kurang sahih tu mungkin kita boleh sampaikan, cuma kita boleh beritahu, kita sebagai seorang penyampai kita beritahu, cuma sejauh mana kesahihannya wallahu a'lam, cuma boleh ambil iktibar melakukan sikit. Baik. Jadi kita tengok dalam ayat yang ke-13 di mana Allah menyatakan وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Di mana Allah menyatakan وَضْرِبْ لَهُمْ. Idrib ni asalnya pukul. Asalnya pukul gitu. Jadi kalau kita tengok dalam PowerPoint tu, ada yang dia buat animation ke apa, setiap pukul. Ibarat gitu, وَضْرِبْ لَهُمْ, datangkan kepada mereka, bawa kepada mereka, pukul bagi mereka, masalah satu perbandingan. Baik, lahum di sini siapa? Lahum, hum ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia dhamir, kata ganti diri. Maksudnya mereka. Mereka ni siapa dia? Mereka yang dikehendaki di sini ialah penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus mengingkari dakwah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mempersenda Nabi, mereka menganji, mereka hina, macam-macam. Jadi Allah Ta'ala perintah pada Nabi, وَضْرِبْ لَهُمْ, وَضْرِبْ, pukullah olehmu. Siapa mu situ? Nabi Muhammad SAW. Pukullah olehmu wahai Muhammad SAW bagi mereka itu satu perbandingan, satu misalan tentang ashabal qaryah, tentang penduduk bandar. Tidak sebut semua pada ni penduduk bandar yang dimaksudkan di sini penduduk mana? Itulah penduduk Antioquia. Penduduk suatu tempat yang disebut sebagai penduduk Antioquia. Itu mengikut pandangan seluruh para mufassir, para ulama tafsir. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Zahili dan Tafsir Munir. Ini yang Qaryah, yang maksud Qaryah di sini bandar ni bandar mana? Bandar Antioquia. Ayah cik dan kuliah dulu pernah sebut Antioquia ni letaknya di Turki. Letaknya di Turki. Baik. Tapi secara tepat tu kita tak tahulah. Cuma dinyatakan letaknya di Turki. Ala kuliahnya kita yang pentingnya ambil pengajaran daripada cerita ni. Tempat mana, siapa dia, tu tak penting balas mana. Yang pentingnya ialah pengajaran daripada cerita. Kalau kita tengok itulah apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada si fulan, ada seorang lelaki, tak sebut orang, tak sebut mamak, tak sebut nama. Yang disebut ni tentang seseorang. Sebab nak beritahu pada kita pengajaran tu yang penting.
pengajaran tu penting. Tapi kita hari ni nak tengok siapa dia. Betul tak? Lebih kepada nak tahu siapa, bukan nak ambil pengajaran daripada cerita tersebut. Kalau kita sebut cerita hal laki bini, ada kat orang ketiga gini, barangkali ada mari temu kita, siapa ustaz? Saya tak kenal. Biasa gitu. Saya rasa nampak dah siapa. Dia duduk nak siasat siapa dia. Orang cerita umur ni, ada orang gini-gini ni sambil pengajaran pada cerita ni. Dia mikir kot lah. Hidup mereka siapa. Tu dia. Tu sahabat. Nak kalau kait dengan ustaz pula orang lagi. Kau panah ni. Tahu pula set hodak wahidah pula. Lagi sedap. Lagi sedap nak goreng. Jadi nak ceritanya yang penting ambil pengajaran. Cuma kita sebutlah pandangan yang disebut, yang dinyatakan oleh ulama, di mana mereka menyatakan yang dimaksudkan dengan ashabul qaryah ni ialah penduduk Antakiyah. Antakiyah dieja dengan alif, nun, ta, alif, kaf, ya, ta. Antakiyah. Baik. Jadi bawa cerita kepada mereka ni. Jadi mereka ni orang musyrikin ni menentang Nabi. Jadi macam mana nak suruh mereka insah ni? Bawa satu cerita. Macam kita nak didik anak-anak kita lah. Yang cerita ni tentang satu kisah ni, mengambil pengajaran. Supaya anak kita ni orang kata tidak melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang kita nak cerita tu. Nanti mendapat akibat yang buruk dan serupa. Itulah dengan cerita kisah. Baik. Jadi bawa cerita tentang penduduk Antakiyah. Ceritanya apa dia? Ja'ahal mursalun. Yang mana telah datang. Tak kala mana ja'aha. Ja'a tu maksudnya telah datang. Ini dipanggil mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil ni takrif dia apa dia? Itulah huruf mak bertemu dengan hamzah. Ada satu kalimah, ada satu perkataan. Baik. Kalau orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia nampak satu kataan tu guna. Tapi kalau orang tak belajar bahasa Arab nak tahu satu kataan tu perkataan tu guna. Macam mana? Saya yakin sahabat-sahabat tahu dah. Saya yakin sahabat-sahabat tahu dah. Soal ingat tak ingat nombor 2. Tapi bila khabar tu aku nak khabar. Aku rasa dah begitu lah. Baik. Antara tanda dia kita nak kenal dia duduk satu kalimah tu, hamzah tu tak ada alif. Cuba tengok hamzah di sini ada alif ke tidak? Ada hamzah. Baik, kita nak nampak benda ni kita buat bandingan tak? Baru nampak. Cuba sahabat-sahabat tengok pada iz arsalna ilaihim. Iz arsalna ilaihim. Ada alif kan? Nah, lepas nun tu ada alif. Lepas alif tu ada hamzah. Tapi hamzah ni ada alif. Iz ja'aha, tengok pula perkataan tu. Lepas alif ada hamzah. Bezanya hamzah di sini tak ada alif. Nampak tak? Hamzah yang tidak ada alif tu menunjukkan tu clue, tu tanda, tu alamat satu kata. Belajar tajuk ni resam. Resam Usmani. Ulama dulu dia tak tulis Quran saja. Dan resam Quran ni adalah ulama-ulama bincang sama ada di tauqifi, maksudnya memang tak direka ambil dari Nabi cara tulis tu guna tu ataupun ijtihad ulama. Tu khilaf. Tu khilaf. Tapi asal nak khabarnya ulama ni ditulis Quran tu bukan tulis saja. Dia tulis tu orang boleh cang. Ni satu kataan, ni dua perkataan. Maksud ni Ija'ahal muqsalu tu hamzah dengan alif tu huruf mak bertemu dengan hamzah tu dalam satu perkataan, maka dipanggil wajib mak wajib muttasil. Yang tadi tu arsalna mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil. Tu sebenarnya nama. Tapi kalau kita jenis tak tahu nama apa ni, kita ambil riwayat hafaz, nak baca 5 lah baca senang. Nak baca cepat baca senang. Dia sudut itu. Tapi dia sudut orang kata pengecaman dari sudut ilmu tajwid, gitulah antara kaedah ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala nyatakan sebut pada mereka ni satu misalan tentang penduduk sebuah bandar
tak kala mana telah datang kepada mereka izja'a ashabal qaryah. Ha tu balik pada ashabal qaryah. Telah datang kepada mereka penduduk bandar itu, datang siapa? Al-mursalun. Faedah ada ulama sebut likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il, setiap verb, setiap kata kerja ada pembuat. Pembuat kepada perkataan ja'a ini ialah al-mursalun. Siapa yang buat perbuatan datang ini? Al-mursalun, para utusan. Para utusan. Baik. Dia ni kalau Quran ni, kalau kita nak apa dia, kita nak tadabbur, kita nak faham lebih mendalam tu, kita kena ada ilmu alat. Ilmu alat. Orang tak panggil ilmu alat. Nahwu, sorof, balaghah. Itu antara ni. Bila ada ilmu-ilmu tu, kita baca Quran tu kita rasa suka. Dan Babu Faisal, seorang orang alim Patani, muda ni dia ni. Mungkin boleh tulis YouTube, cari dalam YouTube tu Babu Faisal, muda ni orang ni. Sedap kahwin ni. Orang tani. Saya pernah dengar yang di share, ada orang share lah tentang ulasan dia tentang ilmu nahwu. Dia kata kalau siapa ni, mafhum dia lah, kalang daripada dia ni, maknanya siapa boleh ilmu nahwu ni, dia boleh menyelang laut dalam. Bila menyelang laut dalam ni, orang nak nampak, dia nampak. Kita tahu ikan fisi, ikan tu. Orang menyelang laut dalam, macam-macam jenis ikan di dalam. Macam-macam kehidupan di dalam laut ni. Temu mutiara, temu macam-macam. Maknanya bila apa dia? Bila dia ada cukup alat. Ada gasnya, ada nutuk macam-macam. Bila nyelang dalam macam-macam. Begitulah bandingnya kalau orang ada ilmu alat, bila baca Quran, kok tajwid dia boleh tengok, kok sejarah boleh tengok, kok nahwu boleh tengok, kok tersurat boleh tengok belakang. Tapi tak apalah. Baru tak pandai juga, cuma kita kongsi sikit-sikit je kok kita lah. Tapi kalau sahabat-sahabat belajar boleh kita bahur kau mendalam lagi comel. Ni kita nukilkan saja. Kita tak erti kok, kita nukilkan saja apa yang disebutkan di sini. Tapi kalau tengok Syekh Mutawi Syarawi ngajar tafsir, pegang Quran suti. Pegang Quran sebuah. Oh, pula. Mohon pergi dengar beriok. Quran suti. Quran bukan Quran rujukan macam tafsir-tafsir, Quran. Itulah. Ilmu al-ilmu fi sudur. La fi sudur. Maksud dalam ilmu dada. Begitu dengan Syekh Ali Jumaah. Hafizahullah Ta'ala. Syekh Jumaah hadis sekali tu. Kalau baca ambil Quran tu tafsir, maknanya cukup pegang Quran ni tafsir lagi. Dah dia alat dia belakang. Alat dia belakang baik. Tapi kita ni itulah kita rujuklah. Banyak kita ni orang biasa-biasa. Baik. Cuma Allah tak beri sikit pun kita rasa manis dah Quran. Kalau macam Syekh Jumaah, macam Syarawi tu tak tahu kan. Tak tahu lah. Gua ni perasaan mereka tu memahami Al-Quran. Baik. Jadi di sini Allah menyatakan sebut kisah tu yang mana telah datang kepada penduduk ni Al-Mursalun, yang diutus. Al-Mursalun tu isim maf'ul. Dan dia ni menunjukkan bilangan ramai. Paling komang 3 ke atas. Paling komang 3 ke atas. Dan bila sebut dari segi makna, apa dia? Yang diutus. Rasul yang diutus. Yang diutuskan di sini, diutuskan oleh siapa? Baik. Di mana ada ulama, para ulama menyatakan Al-Mursalun yang diutus ini iaitulah yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan dengan maksud Rasul yang kita faham tentang, kalau kita belajar bab tauhid, man huwa Rasul, siapa dia Rasul? Seorang lelaki yang terpilih, yang Allah wahyukan kepada wahyu, kemudian diperintah untuk menyampaikan. Waktu takrif Rasulullah. Sekali Mursalun yang dikendaki di sini bukan hak Rasul kita bincang dalam hak ilmu tauhid kita faham tu. Tapi Rasul yang dikendaki di sini ialah Rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dinyatakan oleh para ulama. Baik. Di mana disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, contoh di sini, Al-Mursalun hum ashabu Isa. Mereka yang dikendaki, yang diutuskan di sini ialah sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ba'athahum ila ahli Antakiyah li da'wah ila Allah. Yang mana Nabi Isa utus mereka ke penduduk Antakiyah ni untuk dakwah. Untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan kerja dakwah ni kerja mulia. Kita kalau ada anak ni, biar ada, kita kena setting apa kita ni,
Biarlah anak kita nak jadi doktor pun, biarlah anak kita nak jadi engineer pun, biarlah anak kita nak jadi guru apa pun, kerja-kerja yang lain pun. Tapi biar ada dalam kepala, nak biar anak kita ni jadi da'i, jadi pendakwa. Kita sendiri pun kena ada fikrah ni. Kena ada apa dia? Fikrah, kena ada satu matlamat nak jadi pendakwa. Nak mengajak manusia dekat pada Allah. Macam Ibnu. Ibnu tu. Dia naga, dia apa macam ni. Dia buat kebajikan. Yang mana semuanya untuk apa? Nak ajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok kat gitu, begitulah dan kisah ni. Seorang tukang kayu, kerja ni juga mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Cuma nak jadi pendakwah ni kena ada zat dia. Kena adalah bekalan dia. Inilah bekalan ni. Jadi sahabat-sahabat mari belajar Al-Quran, niat. Ni nak jadikan satu bekalan untuk aku ajak masyarakat kembali kepada Islam. Dan usaha dakwah ni ikut sisi masing-masing. Sisi kaca 850 cara dia. Nanah kosong cara dia. BMW cara dia. Kata Mak Said, pandailah ukur baju di badan sendiri. Tengok level kita, level mana? Level biasa-biasa. Yang penting hak ni buat masing-masing buat kerja sikit seorang nak ajak masyarakat kembali kepada Allah SWT. Paling tidak anak bini kita. Paling tidak anak bini keluarga kita. Nak dekatkan kepada Allah Taala belaka. Baik. Dia besar lah. Nah, Allah Taala beri petunjuk kerana sebab kita kepada seseorang, Allah Taala beri pahala lebih baik pada dunia dan segala isinya. Itu dah satu ayat. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah al-mursalun ashabu Isa, utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian didetailkan yang mana penduduk ni telah datang al-mursalun, utusan. Kemudian iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Iaitu tak kala mana iz arsalna, tak kala mana kami telah utuskan. Nah di situ siapa? Nah di situ merujuk kepada Allah. Baik, kami utuskan kepada mereka, kami utuskan kepada penduduk Antakiyah ni. Ilaihi ni kembali ashabil qaryah tu. Kami utuskan kepada ashabil qaryah berapa orang? Isnaini. Baik. Tadi kita beritahu siapa yang utus 3 orang ni? Nabi Isa AS. Nah, tapi bila baca ayat ni iz arsalna, tak kala mana kami utuskan. Kami ni siapa? Allah. Dah macam lawang dah. Tadi kita kata Nabi Isa yang utus 3 orang ni. Ulama sebut gitu. Tapi dalam Al-Quran ni Allah menisbahkan utusan tu bukan Nabi Isa yang utuskan. Allah yang utuskan. Jadi guna. Tengok gini macam kalau nak tengok keterangan ulama, kita pun pening. Tadi kata Nabi Isa yang utus. Sebab apa dakwah ayat iz arsala Isa ilaihim. Apa dak ada. Tapi tiba-tiba bila bab memutuskan dinisbahkan kepada Allah. Lalu ulama jawab, dinisbahkan utusan ni kepada Allah Taala. Sebab apa? Sebab Nabi Isa AS ni utuskan 3 orang ni ke penduduk Antakiyah atas arahan Allah. Atas arahan Allah. Perintah daripada Allah. Jadi dinisbahkanlah utusan ini kepada Allah Taala. Walaupun zahir nampak siapa yang utuh? Nabi Isa yang utuh. Tapi perbuatan Nabi Isa tu merupakan wahyu, merupakan perintah daripada Allah. Oleh kerana itu bila diceritakan iz arsalna, tak kala mana kami utuskan kepada mereka. Maknanya nak beritahu Nabi Isa atau 3 orang tu atas perintah daripada kami, perintah Allah Ta'ala. Bukan saja-saja nak betul. Tanpa perintah daripada Allah. Tidak. Baik. Jadi kami utuskan kepada mereka tu berapa orang asalnya? Iz arsalna ilaihi musnaini. Atas halih tu ada macam kata sikit ada.
Tu asal daripada sad. Asal daripada sad. Alif, lam, waw, sad, lam. Al-wasl. Di panjang tu buang alif, buang lam, waw, ambil rumah sikit tu. Lam pun dibuang, huruf akhir tu. Nak khabar ni adalah hamzah wasal. Dari segi tajwid. Dobik ni nak menunjukkan bahawa hamzah pada isnain tu adalah hamzah wasal. Maknanya bila kita sambung, kita baca iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Tapi andai kata kita baca iz ja'ahal mursaluna iz arsalna ilaihi musnain. Itu pun nak tidak dengan isnain. Andai kata kita akan baca mana? Isnaini fakazzabuhuma. Bila tidak baru ada hamzah. Tu hamzah wasal. Hamzah dalam Quran dia ada dua. Hamzah wasal, hamzah qat'i. Hamzah qat'i duduk masa kita sambung ke, masa kita tidak ke, masa pertengahan ke, kita tetap sebut hamzah tu. Tetap sebut hamzah tu. Baik. Contoh itulah. Kita sambung pun iz ja'ahal mursaluna iz arsalna, tetap sebut iz. Kalau kita mula pun tetap sebut iz. Itu hamzah qat'i. Baik. Demikian juga pada arsalna, tu hamzah qat'i. Kita berhenti ke, kita mula ke, tetap sebut huruf hamzah. Baik. Jadi asalnya kami utuskan dua orang. Isnaini. Utuskan dua orang dulu. Dua orang dulu. Diutuskan kepada penduduk Antakiyah. Diutus tu faham sendirilah. Apa kerja dia? Kerja dia, mesej dia, sampaikan dakwah, seruan mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Tu asas apa dia? Dakwah yang disuruh oleh para doa. Sama ada Rasulullah sendiri, nabi-nabi sendiri, utusan-utusan Allah sendiri, ataupun yang diutus oleh para rasul. Para rasul ataupun para nabi. Kerjanya adalah mengajak manusia kepada Allah. Baik. Bila ajak mentauhidkan Allah, apa yang terjadi? Adakah puak-puak ashabul qaryah itu terima? Fakazzabuhuma. Maka mereka kazzabu. Disebut kazzabu. Disesuaikan. Sebab semua cerita ni dengan jumlah ramai belaka. Ashabul qaryah tu ramai. Ilaihim ramai. Maka fakazzabu dibuat dengan sirah ramai. Mereka tu penduduk Antakiyah telah mendustai kedua-duanya. Fakazzabuhuma. Mendustai kedua-dua mana? Kedua-dua yang diutuskan itu. Kedua-dua yang diutuskan didustakan. Allahu Akbar. Cuba kita letak di kita tahu Islam ni satu agama yang benar, satu ajaran benar. Kita cerita ke orang begini tu, tiba-tiba orang kata munawwar. Munipu. Apa perasaan kita sahabat-sahabat? Kita ajar anak kita semayang gini, ingat ni dosa besar, tiba-tiba dilawan kita, tak boleh semayang. Memang ni dosa besar, dosa kecil. Adak-adak dia kata begitu. Kita nak anak kita selamat daripada azab neraka Allah. Tiba-tiba ditolak dan dituduh ni kita dusta. Apa perasaan kita sahabat? Kita nak beli satu benda, barang molek, barang yang berharga, tiba-tiba ditolak dan dituduh kita dengan pelbagai dosa. Yang antara tuduhan yang berat untuk dilabelkan pada kita ialah penipu. Betul tak? Dalam banyak-banyak label, orang label kita penipu. Oh, sedap kita nak pergi cakap dengan orang, nak pergi sembang dengan orang, nak pergi ziarah orang, nak pergi jalan, nak berniaga dengan orang. Kalau orang label kita penipu. Contohlah orang deki pada seseorang di kabur. Jaga sikit. Kamu nak berusang nega-nega dia tu, bapak penipu. Adakah kita rasa tenang nak pergi berusang dengan seseorang tu? Bila orang kabur kita dia tu penipu. Dah. Tu mana dah? Tu kita pergi kau. Pada zahirnya kita tak fikir kita jenis juruh kali dengar dua pihak. Mana kita jenis dengar satu pihak aja. Satu dia tak pergi dah. Tak benda, tak pergi habis bitih gitu. No, ada barang tak siapa. Dulu kata barang siapa baru bayar. No. Kita bayar dulu barang tak siapa-siapa. Kita ingat ke siang ke dia? Ya, kita bayar dulu. Sabar tu, barang siapa baru bayar. Mana belum tentu siapa. Gitu. Ada tak orang buat perniagaan gitu ni? Barang siapa baru bayar.
nak pergi jaminan ni, kita siang dia pun bayar dulu. Dah ada siapa pun sudah. Kau cedah kan? Barang siapa bayar dulu. Apa suruh? Aku ambil je lah. Tak. Barang ada. Nak buat ni. Reda je lah. Oh, dia pula pergi tazkirah. Tak. Baik. Jadi nak cerita sahabat-sahabat, label dusta ni, kalau kena pada kita, memang satu label yang berat untuk kita menanggungnya. Maka demikianlah sunnatullah. Bukan Rasulullah sahaja. Sekarang ni dalam awal-awal kita baca pada surah Yasin itu, kita nampak golongan musyrikin mendustai Nabi. Jadi cerita ni, kisah Nabi Rasul didustakan ni bukan hanya berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga telah berlaku kepada umat yang terdahulu. Jadi cerita ni kita boleh tengok dua sudut. Satu sudutnya, dia merupakan suatu motivasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tu sabar, tetap dalam menyampaikan dakwah. Kalau di label dusta, sunnatullah, dia sedap. Umat dulu pun, Nabi yang terdahulu pun, petugas yang terdahulu pun dituduh sebagai pendusta. Itu satu benda yang biasa. Jadi bila dengar begitu, tentulah memberi satu motivasi. Tak apalah, kalau inilah sunnatullah, inilah kehendak Allah, inilah ujian Allah, aku terima. Itu dia. Dan satu sudut yang lain, ini sebagai satu ancaman. Kerja ni, wahai orang musyrikin, sama dengan dulu, mendustai Nabi, mendustai Rasul. Ya, akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah. Mu kalau tu dusta Nabi, dusta Rasul, mu akan menerima akibat buruk daripada Allah Ta'ala. Itu satu sudut yang lain. Itu dia sahabat-sahabat. Baik. Jadi pada ayat ni, fakadzabuhuma, maka mereka telah mendustai kedua-duanya. Mereka telah mendustai kedua-duanya. Kemudian bila didustakan kedua-duanya, fa'azzazna bithalith, maka kami kuatkan dengan yang tiga. Fa'azzazna bithalith, kami kuatkan, kami gagahkan, kami perteguhkan bithalith, dengan yang ketiga. Asalnya utuh dua orang. Kemudian bila dua orang ni didustakan, maka dikuatkan dengan yang ketiga. Bila dikuatkan yang ketiga, ramai yang diutuskan siapa? 3 orang. Dengan seorang, dengan 2 orang ni, orang yang memiliki budi pekerti yang mulia, orang baik, orang juruh, tapi tetap didustakan. Atau golongan 3, atau seorang lagi. Apa yang terjadi? Faqalu, lalu mereka lantas berkata, inna ilaikum mursalun. Lalu 3 orang ni pun berkata, sesungguhnya kami ni diutuskan kepada kamu. Inna ilaikum mursalun. Di sini ada unsur balaghah. Cuba sahabat-sahabat tengok. Inna ilaikum, sesungguhnya kami kepada kamu, mursalun, diutuskan. Sesungguhnya kami kepada kamu diutuskan. Nampak macam belik sikit tak? Lepas tu, kalau ayat biasa, sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu. Itu ayat standard biasa. Tapi ayat ni, sesungguhnya kami kepada kamu diutuskan. Nampak tak? Dari sudut bahasa Melayu kita pun rasa sedapnya hok mana? Sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu. Saya telah pergi ke pasar. Ke pasar saya pergi. Wah, mu ni tengok IC bukan Mamak Putih. Nampak apa? Nampak Melayu tulen ni. Ke pasar saya pergi. Saya cakap, kamu molek saya pergi ke pasar. Ke pasar saya pergi. Bila Lucy, rupanya ada maksud yang tersilap nak khabar. Nak khabar ada benda di sebaliknya tu. Bila dipahami Lucy baru nampak. Baik. Di sini macam kita dah sebut semua pada ni. Kalau sebut faqalu inna ilaikum mursalun, nak khabar, kami diutuskan secara khusus kamu. Tak pada orang lainnya. Bukan pada penduduk selain pada Antioquia. Khusus kami sebagai duta khas. Patut mu rasa mulia, patut mu rasa suka. Dalam banyak-banyak Korea dan banyak bandar, mu yang terpilih. Allah pilih mu melalui perintah Allah pada Nabi Isa, utuh kami ke mu. Sepatutnya mu ni rasa mulia lah.
Sebab Islam ni bila beri pada orang bukan nak hina. Islam ni bila Allah beri pada seseorang, Allah nak angkat dia, Allah nak muliakan dia. Begitulah yang kita faham. Betul tak? Orang jahiliah dulu hidup dia hina, bawah panjang bulat, puan atau bawah tengah malam. Sebab gelap, tak ada lampu. Tak. Kita ni molek ada lampu tak boleh tengok. Tak. Kemudian hidup tu tak tahu hala. Dia sudut hubungan laki puang, bini dia, bini korang juga. Ambil bini orang pula. Tak. Maknanya hidup macam binatang. Tak ada sistem dalam kita. Islam lagi, orang jahiliyah dipandang hina, tiba-tiba jadi mulia. Tu keluar kenyataan Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat tahu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita ni kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka siapa yang cari kemuliaan bukan dengan cara Allah muliakan kita, yang ni bukan dengan cara Islam, adzallana Allah. Allah Taala hina kita. Jadi Allah beri Islam ni nak kita jadi mulia. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, Melayu Allah beri Islam. Jaga Islam ni molek. Lepas-lepas lah. Buatlah muafakat. Buatlah kerjasama dengan bermatlamatkan Islam nombor 1. InsyaAllah mulia. InsyaAllah mulia. Dan Allah Ta'ala tahu niat masing-masing. Kalau niat tu kerana perut dah kita, kerana kepentingan kuasa yang kita bimbang hilang tu pada kita, tu semata-mata bukan kerana Islam, tak ke mananya muafakat tu. Takkan ke mana. Ni peringatan untuk mereka yang melakukan muafakat di kalangan sahabat-sahabat. Peringatan kita bersama semua kita orang Melayu. Apa muafakat pun, biarlah di atas dasar Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Maka dalam keadaan tengah molek ni lah, tengah lenang molek ni lah, muafakat ni lah, maka kita, minta maaf bersebut sikit, parti besar Melayu UMNO PAH ni kena duduk sekali belajar apa tu Islam. Biar faham apa tu Islam, apa kehendak Allah Ta'ala. Tanpa kita lihat latar belakang kita parti mana. Kita belajar tentang apa tu Islam, baru kita akan nampak. Tak ada lah tu contoh peteh memateh dan seumpama. Maka yang diperjuangkan kepentingannya adalah untuk Islam. Barulah insya-Allah di AP apa semua tu, tadi baru AP PAN ke apa ke, insya-Allah. Minta maaf sebut. Ni apa yang kita lihat. Sebut buat sikit-sikit. Tak apalah, sebagai periktibaran, sebagai pengajaran. Baik. Jadi apa dia? Kena atas dasar agama Islam. Jadi sekarang ni patutmu rasa istimewa lah. Dalam banyak-banyak penduduk dalam dunia ni, semua dia pilih. Allah pilih atau utusan Rasul. Dengan utusan ni, dengan bawa, apa yang dibawa ni, memuliakan kamu. Tapi malam ni, diorang tu telah didusta. Ni yang terjadi. Baik. Jadi mereka dikuatkan. Diorang ni dikuatkan dengan Rasul. Baik. Siapa 3 Rasul ni? Dan aku ada sebut. Macam kita sebut tadi. Banyak sebut. 3 orang. Nama seorang-seorang dia sebut. Sebab yang penting, hak tu tak penting. Nama tu kita dah ingat pun tak apa. Tapi yang paling penting kita ambil pengajaran. Daripada cerita. Mana nak kabar ni, satu, kerja Islam ni kalau boleh jangan buat seorang. Jangan buat seorang kalau boleh. Paling tidak 2 orang. Tak jadi 2 orang, 3 orang. Tapi kalau tak ada sangat, seorang diri ya. Tapi kalau dalam keadaan kita ada beberapa orang, sebolehnya kita cari, rekrut. Macam Nabi SAW. Kalau Tuhan nak beri kemenangan Islam tu atas batang tubuh Nabi seorang, boleh tak? Boleh je. Tapi Allah nak ajar bahawa manusia lemah. Perlu kita apa dia? Bertolong-tolongan dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kerja Islam ni, dia ada cabaran ni berat. Maka buat. Jangan seorang diri. Pakat. Kalau di sekolah, cari partner, cari geng. Nampak boleh kita nak bentuk suasana Islam di sekolah kita. Dia pakat. Jangan buat baloh. Jangan buat baloh pula. Buat pakatan. Kita nak ubah anak kita. Kita cikgu biasa pun. Kita nampak di sini tak ada bi'ah Islam. Kita fikir. Kita fikir kita fikir kita ada kuasa sikit. Kita main belajar Ustaz Fatuh, belajar Quran reti, udah dengar sikit sebanyak.
Setakat orang kita tahu nak ubah sikit. Buat. Tapi yang buat seorang pakat. Maksudnya berpakat. Kalau kita nampak mana-mana ada teman kita. Ini perkara yang perlu dilakukan. Cuba kita bayangkan semua ada ni faham dan buat. Apa yang terjadi? InsyaAllah masyarakat semakin jelek. Kalau nak suka baca Quran pun, tiba-tiba timbul rasa nak baca Al-Quran. Dulu setakat baca, hari ni aku tak mau baca aja, aku tak faham juga. Apa yang tersirat, apa yang tersurat yang ada di dalam Al-Quran untuk aku pegang, untuk aku amalkan dalam kehidupan. Hari ni kalau tak berpegang dengan Quran, kita akan kalah. Ambil ingat pesan ayah cik, tuan guru. Dia kata kalau zaman Nabi Nuh duduk atas batu ni. Duduk atas batu Nabi Nuh. Siapa dak duduk atas batu Nabi Nuh, pergilah atas bukit tinggi sekali mana pun, dia akan tenggelam. Betul tak? Bahtera zaman kita ni, apa dia? Bahtera Al-Quran. Pegang Al-Quran. Dah nak pegang Quran ni kau dah belajar. Kena belajar, kena faham. Faham, beriman, hayati, sebarkan. Amalkanlah hidup kita, insya-Allah kita tidak akan tenggelam. Walaupun di keliling kita ni macam-macam cabaran, dajjalun, anak-anak dajjal, ubik macam-macam, fitnah, cuba menyesatkan kita. Tapi kita ada asas yang kokoh. Dengan izin Allah, insya-Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi balik pada ayat ni. Jadi 3 orang ni, yang penting 3 ni buat kerja dakwah. Tengok dia tak buat seorang. Dia buat berjemaah. Baik. Kemudian sahabat-sahabat, walaupun ayat ni tak disebut siapa-siapa, tapi dalam tafsir Al-Munir ada dinyatakan nama ni. 2 orang awal tu, wa kana rasulani al-awwalani Yuhanna wa Bulus. Dia tak baris ni begitu. 2 rasul yang mula-mula tu ialah yang pertama Yuhanna. Yuhanna, ya waw ha nun alif, tu ejaan. Yuhanna. Yang keduanya Bulus, ba waw lam sad, Bulus. Bukan bolos. Dia telah membolosi. Argentina Arsenal telah membolosi gawang ada Manchester United. Itu bukan. Ada tu bolos. Ada benar saya ingat je ni maksudnya. Bulus. Bulus. Baik. Tu yang kedua. Yang ketiga fa'azzazna bisalih, tu siapa yang ketiga? Syam'un. Yang ketiga tu Syam'un. Shin Mim Ain Waw Nun. Syam'un. Tu 3 rasul. Baik. Cuma dalam tafsir Al-Munir ni dia dah ada cerita panjang. Kalau tafsir Qutubi dia cerita sikit berkait dengan 3 ni. 3 orang. Asalnya 2 orang ni. 2 orang ni dakwah 24 orang apa semua gini ni, akhir ditangkap. Ditangkap oleh raja. Lepas tu dulu itulah Syam'un yang 3. Syam'un ni dia masuk, dia pandang, dia menyelinap dulu. Dia tak sempurna kabur, aku ni datang nak tolong 2 orang. Tak. Dia masuk secara senyap dulu. Dia epek-epek dulu. Nak epek net. Lepas tu sehinggalah apa dia, pembesar-pembesar raja baik ke dia. Kacik molek, masuk istana, gini. Sehinggalah akhirnya dia pun berbunyi, aku dengar ada 2 orang kena igak. Aku dengar ada 2 orang kena takak. Siapa 2 orang tu? Raja ni pun dia marah. Kau telah membuatkan aku marah, tapi dah musbuk, tak apalah, panggil 2 orang ni. Lepas tu panggil 2 orang ni, apa alamat, apa tanda gini ni. Baik. Syam'un tanya, apa tanda mu ni Nabi Rasul boleh sembuh penyakit, macam-macam penyakit buta, penyakit sopok. Lepas tu ada dalam ramai-ramai tu 7 orang. Ada seorang tu 7 hari dah mati. 7 hari dah mati. Lepas tu ada tanda dia kata, 2 orang ni kata boleh menghidupkan yang telah mati. Allah Ta'ala beri mukjizat pada Nabi Isa AS, boleh menghidupkan yang mati. Allah beri karamah kepada pengikut Nabi Isa, boleh hidup juga orang mati. Tu karamah beza-beza. Nak Rasul mukjizat, mak ni karamah. Jadi bila demikian 2 orang ni berdoa, Syam'un ni doa juga, tapi doa ada hati. Lepas tu waktu pun hidup. Mati tu hidup. Mau cerita lah. Rekah cerita akhirnya bila disoal jawab 3 orang ni, dia kata nampak 2 orang, 3 orang lelaki yang mukanya cerah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan aku mempercayainya. Lepas tu daripada apa yang dibongkar oleh si mati hidup balik ni,
Raja bertanya, adakah Syamu'un ni sekali hudud orang ni? Dia kata ya. Dalam Syamu'un pun kena apa dia? Kena tangkap oleh raja ni. Siapa orang hidup dia cerita. Tu dia. Ingat ke orang ni beriman? Cuma ada ulama mengatakan raja tu akhirnya beriman juga kepada Allah. Tu riwayat yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Tak apalah kita tengok ni. Cuma berseninya sikit. Cerita yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Baik. Kemudian bila dah dikuatkan dengan 3 rasul dan ditegaskan bahawa kami diutuskan secara khusus. Ingat ke rasa puak-puak ni rasa sukalah. Kalau gitu kami ni yang terpilih lah maksudnya. Ingat ke begitu? Tiba-tiba tidak. Kalau kita dongo ni terpilih oleh ulama hadis besar daripada luar negara, tiba-tiba mari Terengganu nak mari dongo. Mari kita pula. Suka. Memang suka. Saya nak mari sini. Apa ni saya mimpi gini-gini. Betul dia suka tau. Mana ulama besar tiba-tiba mari kita. Memang kita suka. Sebab kita Allah Ta'ala beri hukum ni. Kalau orang minat kau hati-hati. Tiba-tiba Blackpink mari. Siapa Blackpink dah? Dok sebut Blackpink. Blackpink ni siapa? Apa sebut ni? Blackpink mari Terengganu. Nak mari mana? Nak mari Dengung. Mari Pulau Seram, Mosak Patu. Sudah. Acau. Kita tahu. Tapi nak cerita, mungkin kalau orang dunia artis dia tahu siapa-siapa. Wow. Aku terpilih. Masuk buat status. Alhamdulillah. Aku telah sujud syukur. Blackpink mari matu. Dunia tu. Tapi yang Allah Ta'ala beri rasa cinta pada ahli ulama. Kalau ada pendakwah ulama terkenal Habib Umar ke Habib Ali Zainal Abidin, tiba-tiba mari kita. Satu kita suka. Betul tak? Mungkin ada isyarat-isyarat tertentu. Boleh terjadi. Rasulullah mimpi dia, mugi ke muasif fulan. Boleh terjadi tak begitu? Boleh terjadi. Cuba baca buku kisah orang hafal Quran. Dr. Zul pernah sebut. Ada seorang tu budak, mak dia pergi belajar dengan seorang ulama yang terkenal. Tapi ulama tu ramai dah anak murid. Lepas tu tak boleh belajar. Sehinggalah satu masa ulama ni bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi dengan Rasulullah dan budak ni pun budak ni bermimpi dengan Rasulullah pergi belajar. Dia beritahu Zumarah. Jadi bila kita temu dulu tu budak ni mari. Lepas tu budak ni, Syekh mu tanya budak ni, apa tanda yang Rasulullah suruh mu mari belajar? Dia pun sebut Zumarah. Dia kata betul semua. Sebab dia pun bermimpi bertemu Rasulullah, suruh ajar budak ni. Sebut perkataan Zumarah. Maknanya tu cara dia. Cuba baca kisah. Kisah Dr. Zul susung tentang berkaitan dengan penghafal Quran. Ada satu buku. Nanti kalau kita sempat kita share satu mungkin boleh jadikan motivasi untuk sahabat-sahabat. Boleh tengoklah, mungkin ada grup WhatsApp ni. Boleh tengok balik cerita tu. Secara tepat ni macam mana. Tapi nak kabur benda tu boleh terjadi. Jadi sepatutnya kita sukalah alim ulama mari. Orang soleh mari. Tapi puak-puak ni ingat kesuka kabur gitu. Lalu mereka menjawab apa dia? Qalu ma antum illa basharun mithluna. Di mana mereka ni seperti umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu mereka menolak Rasul Nabi yang Allah utuskan kepada mereka dengan alasan mu manusia seperti kita. Mu superior. Macam ini yang setengah-setengah dakwah. Mu macam aku, kau main bola macam aku. Kalau orang-orang setengah orang geng-geng hok nasihat. Mu macam aku kau, main aku kau. Nak suami nasihat aku nak mu siapa. Kau curi pula ayang tu. Sekali dengan aku mu. Ada cakapnya ada. Kita pun senyap dia. Ada ukir kisah silang dah. Kisah silang kita macam-macam. Macam-macam. Ada satu hadis yang sahih dah. Nabi Musa kata kepada Nabi Adam kan. Kata mulah kimulah kami dikeluarkan daripada syurga. Lalu Nabi Adam jawab, mu cela aku tu cela Allah yang menentukan. Satu ulama jawablah,
Maknanya beralasan takdir Tuhan ni bukan dengan tujuan nak mengelak kesalahan, mengakui kesalahan, tidak menjadi masalah. Jadi sekarang ni Nabi Musa, Nabi alaihissalam ni bukan nak backup diri. Tak, tapi nak beritahu inilah ketetapan Allah Taala ke atas umat Nabi, itu ke atas manusia. Itu dia. Itu ada kisah dia. Cuma nak cerita kisah silang ni hok lepas-lepas. Channel umur pun tak, sahabat-sahabat hok dulu pun ada kisah silang ni sebelum mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi alasan yang sama. Tak boleh terima dakwah, ma antum, tidaklah kamu. Ma di sini ma nafi. Ma dalam Quran ni ataupun dalam bahasa Arab ada ma dengan maksud istifham. Contoh kita cakap Arab, nak tanya nama, mas muka. Apa nama awak? Itu ma dengan maksud istifham. Di sini ma ni ma nafi panggil. Ma dengan maksud tidak. Clue dia, kita nak kenal ma dengan maksud tidak ni antaranya ada illa. Ada illa sebab tu. Kecuali. Ma antum illa, kecuali ataupun malaikat. Tiadalah kamu ma antum. Tengok antum 3 orang ke atas. Orang duduk depan kita, kalau cakap kita 3 orang, kita kata antum. Kalau seorang anta. Kalau 2 orang antuma. Kalau 3 orang antum. Sekarang ni 3 orang. Yuhana, Bulus, Syam'un. 3 orang. Jadi mereka ni puak penduduk Antakiyah ni mengatakan kepada 3 orang utusan ni, tiadalah kamu illa bashar. Mereka manusia mithluna, seperti kami. Jadi tak beza. Tak ada beza. Maknanya macam orang kita lah. Nak nampak satu orang tu betul, mesti ada sesuatu yang pelik. Boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, boleh tahu niat kita. Saya tahu dah awak mari dengan tujuan apa. Baru kita nampak, ni orang hebat ni. Ni Tok Gusa ni. Tok Penguasa ni. Begitu. Ada berapa ekor dalam tubuh saya? 10 ekor. Amal. Mana ni? Kalau gitu tu, memang hebat. Kalau dah lihat berapa ekor, ni loklah ni. Tak ada ekor. Tak. Sedangkan Allah dah sebut innahu yarakum. Sesungguhnya benda tu dia nampak kamu min haitsu la tarawnahum, dan kamu tak nampak mereka. Itu hakikatnya. Bahkan hok nampak tu biasanya sahabat-sahabat beritahu. Perawat-perawat. Hok biasa hok orang nampak benda tu, cek orang tu. Ada jin dalam tubuh. Siapa ada anak-anak dia tengok. Ambil biasa cakap, Ustaz, anak saya ni ada kelebihan tak? Dia nampak hok orang tak nampak. Itu bukan kelebihan tu. Itu nak menunjukkan bukan kelebihan dengan maksud keistimewaan. Tapi itu kelebihan merupakan satu penyakit. Maksudnya ada benda lain dalam diri dia, dalam tubuh dia. Jin ni boleh duduk dalam tubuh manusia. Rasulullah sebut satu hadis, inna syaitana yajri majrad dami. Syaitan ni boleh mengalir dalam saluran darah manusia. Dia boleh duduk. Baik. Jadi balik pada ayat ni, mereka kata mula manusia seperti kami. Kemudian wa ma anzalar rahmanu min syai', dan tidaklah menurunkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Kenapa? Asasnya dia ada kepercayaan kepada Allah. Asasnya dia ada kepercayaan. Asasnya dia ada kepercayaan bahawa adanya Allah. Tapi masalahnya, tengok, tu ada ulama dibeza. Bila sebut kadzaba dengan kadzaba, kan tak dia ada yang kita baca tu fakadzabna. Fakadzabuhuma. Mereka mudah sebut. Kalau dia tak sebut fakadzabu. Kadzaba ni maksud dia nampak dah benda ni benar, tapi dia tetap tebang dia dusta. Nampak tak? Dia tahu benda ni betul dah, memang ni ada benar Islam benar. Tapi dia gitu tebang kok. Munawar. Dan kadang dia tahu betul. Ni betul dah. Jadi sekarang ni kita boleh nampak dia ni asas kok sikit sebanyak tentang ketuhanan tu ada. Tapi dia tak menerima. Dia tak menerima. Tu tak jadi tauhid dia. Dia kena terima. Kalau sekadar tahu tak terima, macam setengah orang Yahudi, ulama Yahudi. Bila temu sahabat-sahabat Nabi, dia nasihat mu berada di atas agama yang betul. Tapi dia ikut tak? Tidak terima, tidak ikut. Maka dia tidak akan mendapat inilah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena terima apa yang disampaikan. Kalau tak membenarkan, tahu sahaja,
maka itu keimanan yang umpama itu ditolak, bahkan tidak dikatakan keimanan, cuma kita sebut pada lidah saja, tapi sebenarnya dia kufur kepada Allah Taala. Baik. Jadi tidaklah Allah yang Maha Pengasih menolakkan daripada sesuatu, in antum illa takdzibun, mereka kamu ini nawak belaka. Dituduh gitu. Maknanya mu beritahu ni sebenarnya Allah tak turun pun mu sesuatu benda pun. Mereka je, mu nipu je, mu khabar begini begitu. Sebab mu ni adalah manusia biasa seperti kita. Tak ada beza, tak ada apa yang pelik. Kalau mu istimewa isi Allah, mesti ada satu benda pelik. Samalah juga fikrah ni. Kefahaman ni setengah masyarakat kita. Kalau orang mengajar Quran je, tak ada sakti-sakti benda setengah masyarakat, ada nampak lebihnya. Tapi bagi orang tahu, orang ni boleh istiqamah dengan Quran, orang ni boleh istiqamah dengan zikir, orang ni boleh istiqamah dengan semayang daripada kecil sampai kedua. Itulah kesaktian, itulah istiqamah, itulah karamah, itulah kehebatan. Tapi dah orang bila mari seseorang baru boleh buat benda pelik-pelik je, itulah baru wali juga. Tak, biar nampak lutut cangak nak tu. Biarlah apa dia, orang kata hidup tu dalam keadaan bebas laki puang tu. Tapi bila nampak satu yang pelik, ya dah ni wali Allah. Dia kan itu Imam Junaid kata, kalau mu tengok orang terbang di udara, jalan atas air, mu jangan terus kata dia tu wali. Sehinggalah kamu ukur dia dengan Quran dan Sunnah, dengan Islam. Tengok sesuai tak dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau sesuai, itu adalah wali Allah. Kalau tidak, itu adalah waliyu syaitan. Baik. Dalam tafsir Al-Munir, ketika mana mengulas ayat ma anzalar rahmat, kata Dr. Wahbah Zuhaili, dalilun ala i'tirafin biwujudillah. Ini menjadi dalil bahawa mereka mengiktiraf adanya Allah. Tapi yang masalahnya, lakinnahum yunkiruna risalah wa ya'buduna al-asnam wasaila ila Allah. Tapi masalah mereka mengingkari risalah yang disampaikan oleh 3 orang rasul ni, dan mereka menyembah berhala sebagai satu wasilah untuk menyampaikan mereka kepada Allah. Dan jalan ini bukanlah jalan yang benar, jalan yang salah. Baik. Dan ini kata Dr. Wahbah Zuhaili lagi, ini merupakan satu syubhat kesamaran yang telah disebut oleh umat-umat yang terdahulu. Mana bukan umat yang berkait dengan kisah Nabi Isa ni saja, umat yang terdahulu lagi pun alasan mereka tolak dakwah mu manusia seperti kita. Itu alasan yang disampaikan oleh umat-umat yang mendustai para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh tengok lagi perkara ini disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, antaranya disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-6. Tengok dia kata apa dalam ayat tu, ni kisah umat yang terdahulu. Abasyarun yahdunana. Dia kata, adakah manusia yang boleh beri hidayat pada kita? Manusia ni nampak manusia tak ada benda. Kemudian demikian juga dalam apa dia? Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10 begitu juga, in antum illa basyarun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Begitu juga kisah zaman Nabi Ibrahim awal lagi. Gitu juga kata, mu ni tak ada yang lain, mereka manusia seperti kita. Maksudnya alasan manusia seperti kita itu satu syubhat, satu kesamaran yang ditimbulkan oleh mereka sebenarnya bagi menolak dakwah risalah yang disampaikan oleh para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selepas mereka bermujadalah, berjidal, memberi tomahan yang demikian rupa kepada 3 rasul itu, adakah 3 rasul diam? Tidak. 3 orang rasul itu tetap menjawab. Mereka menyatakan apa dia? Mereka menyatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian mereka jawab rabbuna, tak ada Allah dah. Tak ada Allah dah. Tuhan kami lah. Rabbuna ya'lam. Tuhan kami yang mengetahui. Inna, sesungguh kami kepada kamu lamursalun. Tengok. Cuba sahabat-sahabat perhati sikit. Tadi faqalu inna ilaikum mursalun. Ni dia beza sikit. Inna ilaikum la mursalun. Tadi tu inna tu kuat dah. Sesungguh kami. Ni tambah pula lam pada mursalun. Ada 2 penguat ayat tersebut.
Inna satu, lam satu. Fungsi dia ni, inna dengan lam yang ada pada lam mursal ni nak menguatkan apa yang nak disampaikan. Maksud disampaikan secara amat tegas sekali. Tadi tegas dah, tolak juga. Sekali ni tegas lagi, akhirnya terima tak, tolak juga. Hati dah tertutup. Allah Akbar. Macam orang buta, matahari terang-terang, dia nampak tak cahaya. Orang buta dan bila dia buta mata dia, marilah matahari cahaya menerang pun dia takkan nampak. Walaupun tengah hari dering, tengah dak hujan, nampak dak matahari. Oh dak nampak depan mung. Dah nak nampak warna buta. Gitu juga ni basirah ni, hati ni. Antara dua benda ni kalau diberi pilihan, hok nak hok mana secelek, pilih salah satu. Kalau celek mata, buta hati. Kalau celek hati, buta mata. Kalau diberi pilihan tu, orang yang tahu dia akan pilih nak celek hati, basirah. Kalau celek mata tapi hati buta, tidak ada bahagianya. Kalau ada pun sementara di dunia. Tapi kalau buta mata tapi celek hati, nampak Allah, beriman kepada Allah, sengsara sekejap sahaja, tapi bahagia selama-lamanya insya-Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ni ketegasan, ucapan yang tegas yang disebut oleh tiga orang rasul ni. Tapi mereka tetap tidak beriman kerana hati mereka terbuta. Wal iyadza billah min zalik. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Kemudian mereka menyatakan lagi, mana nak kabur, tak ada upaya dah. Wa ma 'alaina, tidak ada apa-apa ke atas kami ni illa al-balagul mubin. Mereka sekadar menyampaikan dengan keterangan yang hati. Waktu je kami mampu. Kami kabur dah, kami jelas dah. Mu nak terima, tak mau terima, itu bukan urusan kami, itu bukan di bawah kemampuan kami, bukan bidang kuasa kami. Kami ini sekadar menyampaikan sahaja. Ini dia ucapan yang disampaikan oleh tiga rasul ini kepada penduduk Antakiyah. Dan inilah perkara yang perlu dihayati oleh semua para pendakwah. Kerja kita sampaikan sahaja. Masalah orang terima tak terima, itu bukan kerja kita. Itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham sebagai pendakwah, kalau orang tuduh kita dengan pelbagai tuduhan, kita terimalah. Itu sunnatullah dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang sunyi itu, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Kita sambung pada masa akan datang. Bulan, kalau bulan 8 dah. Bulan 8 insya-Allah. Kalau Covid beres, tak ada benda, kita boleh teruskan lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Masa setakat itu untuk malam ni. Apa yang baik datang pada Allah, yang lemah hukum pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.